Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Is dalam tips Bahasa Melayu. Baiklah, pada video cikgu yang lepas, cikgu ada terangkan kepada anda semua berkenaan dengan ujian lisan bertutur Bahasa Melayu. Baiklah, pada video kali ini, cikgu ingin memberi penjelasan berkenaan dengan bagaimana cara untuk bercakap ketika menduduki ujian lisan Bahasa Melayu. Perkara ini penting, terutamanya bagi murid-murid yang sukar untuk menyampaikan idea secara lisan. Baiklah, seperti mana yang cikgu terangkan pada video yang lepas, sekiranya calon berada dalam bilik pentaksiran, calon akan duduk mengikut giliran masing-masing. Untuk calon pertama, perkara pertama yang calon perlu buat ialah calon perlu memberikan penerangan melalui pendahuluan berkenaan dengan isu atau topik yang diperoleh. Calon-calon boleh lihat slide di sebelah sebagai panduan untuk calon pertama membuat pendahuluan. Setelah calon pertama menyampaikan pendahuluan, calon pertama perlu meneruskan perbincangan dengan mengemukakan idea yang pertama. Dalam penyampaian idea yang pertama ni calon perlulah mengemukakan idea yang relevan dengan kehendak soalan. Bagaimana cara untuk menyampaikan idea ini? Calon-calon boleh rujuk pada gambar di sebelah. Dalam penyampaian idea yang baik, calon perlu mengumumkan. Yang pertama, idea. Yang kedua, huraian idea yang sesuai dengan idea. Hal ini penting kerana untuk memberi penjelasan yang lebih baik atau lebih jelas berkenaan idea yang calon sampaikan kepada pentaksir. Kemudian, calon perlu ikuti dengan contoh yang ada kaitan yang jelas dengan huraian yang diberikan. Setelah itu, calon perlu menegaskan semula idea yang telah diutarakan. Untuk memberi laluan kepada calon kedua, calon perlulah memberikan kata laluan kepada calon kedua. Contohnya, calon menyebut, Ali, pada pandangan anda, adakah anda setuju dengan pandangan saya? Baiklah, kenapa calon perlu buat perkara ini? Perkara ini penting supaya dapat mewujudkan suasana perbincangan yang menarik. Untuk meneruskan perbincangan seterusnya, calon kedua perlu menyatakan sama ada calon setuju ataupun tidak terhadap idea yang diberikan oleh calon pertama. Sekiranya calon-calon boleh melakukan perbincangan seperti ini, maka perbincangan akan jadi lebih menarik. Baiklah, untuk calon kedua pula, lebih kurang sama bagi cara untuk menghuraikan idea dan calon boleh rujuk pada gambar di sebelah sebagai rujukan calon. Untuk calon ketiga dan calon keempat, cara untuk anda menghuraikan idea sama saja seperti calon pertama dan kedua. Setelah selesai membuat perbincangan pada pusingan yang pertama, calon perlu meneruskan kepada pusingan yang kedua. Persoalan di sini ialah bagaimana cara untuk memulakan perbincangan pusingan kedua. Calon boleh membincangkan berdasarkan kehendak soalan seperti mana yang calon bincangkan semasa pusingan yang pertama. Dalam pusingan kedua, calon buat perbincangan tanpa mengikut urutan giliran. Untuk pusingan yang kedua, sekiranya calon tidak dapat untuk membincangkan kehendak soalan seperti mana pusingan yang pertama, calon boleh melihat soalan tersebut berdasarkan sudut yang berbeza. Namun, calon perlu ingat, pastikan perbincangan tersebut tidak rali daripada isu yang dibincangkan dalam soalan. Cara untuk menjalankan pusingan kedua sama seperti pusingan pertama tadi. Cuma bezanya dalam pusingan kedua, calon tidak perlu memberikan pendahuluan. Setelah selesai membuat perbincangan untuk kedua-dua pusingan, barulah calon tutup perbincangan calon tersebut dengan membuat penggulungan. Untuk membuat penggulungan, calon perlu memberikan
kesimpulan secara menyeluruh berkenaan dengan idea yang telah dikupas berdasarkan kendal soalan yang dibincangkan. Setelah itu, calon masukkan cadangan dan harapan yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Bagaimana sekiranya terdapat ahli kumpulan yang tidak dapat memberikan sebarang idea? Untuk memastikan rakan anda itu boleh menyampaikan idea dan diberikan penilaian, anda sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan tersebut boleh membantu rakan anda itu dengan mengumumkan beberapa soalan. Soalan yang pertama, calon boleh meminta rakan anda itu untuk mengemukakan contoh yang bersesuaian dengan idea awak. Sebagai contoh, anda sedang membincangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran sungai. Idea anda ialah pihak kerajaan perlu melaksanakan kempen kesedaran. Calon boleh meminta rakan awak untuk mengemukakan contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ketika kempen tersebut dijalankan. Contoh yang kedua, anda boleh meminta rakan anda itu untuk memberi sedikit ulasan berkenaan idea yang anda berikan. Melalui usaha ini, anda dapat membantu rakan anda itu untuk memperolehi markah dalam ujian lisan bertutur kumpulan. Sebagai kesimpulan untuk perkongsian saya pada hari ini, walaupun markah ujian lisan bertutur kumpulan hanyalah 30 markah, namun calon-calon kena ingat bahawa setiap markah yang ditawarkan dalam kertas peperiksaan anda amatlah berharga. Jangan sia-siakan peluang yang diberikan. Ingatlah calon, pendidikan merupakan satu platform yang dapat memberikan peluang kepada anda semua untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan serta kejayaan dalam kehidupan anda. Tidak rugi kita belajar pada hari ini kerana ilmu yang kita gunakan ini boleh kita manfaatkan sepanjang hayat kita. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum.